kita tak termasuk dalam golongan yang terkesan. Selain itu kita juga ada dulu PKPA 2012 yang mana kita dijemput dalam memberi maklum balas perundangan tersebut dalam perkeliling itulah 2012. Kini kita dah ada banyak platform kita ada platform UPC, kita pun ada town hall, kita ada focus group kita pun ada banyaklah platform-platform. Jadi sekarang ni kita lihat trend penyertaan serentak awam itu agak lebih agresif lah. Kita nak dengar daripada rakyat itu respon saya. Memang benda tu ada, tapi kini ianya lebih menyelah. Boleh kat situ kita dapat lihat perubahan dari segi fizikal punya public consultation kepada online punya public consultation. Maknanya semua orang pun boleh bagi feedback dok di situ. Betul. Okey. Dengan di atas platform yang betul lah Okey, sebelum saya terus pada soalan yang kedua, tapi kat sini juga saya ingin maklumkan kita ada buatkan satu poll. Maknanya kita ada bertanya kat sini, adakah peserta yang terlibat pada hari ini berkenaan dengan pendidik ataupun ada terlibat dengan pendidikan. Jadi kat sini kita dapat lihat peserta sebanyak 43% yang terlibat sebagai pendidik dok hari ini, sempena hari guru hari ini. Alhamdulillah lah pendidik ini bukan saja profesion guru pensyarah pun konsultan pun Oh, ini soalan dia adakah anda terlibat dengan pendidikan? Okey, bagus Maknanya hari ini sempena hari guru juga kita ada sediakan sijil penyertaan dok untuk setiap peserta yang hadir pada sesi webinar kita. Janji sampai di akhir sesi kita akan berikan sijil penyertaan, sijil penghargaan dok, insya-Allah. Jadi seterusnya soalan yang kedua daripada Tuan Haji Ahmad Zaidi dok, mengatakan perundangan akan lebih mesra pelanggan bila tidak perlukan perundangan. Cuma adakah guideline yang perlu diikuti sahaja? Apa pandangan yang berusaha doktor sendiri? Okey. Terima kasih Tuan Haji Zaidi atas soalan minggu lepas tu. Tapi kita lihatkan sekarang ni pun banyak kita ada SOP tapi SOP yang kita keluarkan sekarang ni yang terkesan ialah di bawah ATA 342. Jadi pada peringkat awal sebelum satu perundangan itu dikeluarkan dulu macam saya ingat masa zaman kod amali kebersihan makanan Ianya sebagai satu kod yang digunakan untuk orang-orang industri makanan. Jadi SOP ni bagus. SOP ni tidak susah dengan satu syarat bahawa ianya dipatuhi. Tapi seandainya tidak dipatuhi, maka kita kena ada satu punca kuasa lah bagaimana kita boleh membuat tindakan yang lebih tepat lah SOP ni senang diikuti mudah diikuti dengan syarat lah ianya diikuti dengan baik dipatuhi dengan baik. Tetapi seandainya kita tidak boleh menepati apa yang dikatakan SOP tadi, maka satu punca kuasa perlu ada untuk tindakan undang-undang seterusnya diambil kira macam cerita semalam lah, semalam Jumaat banyak lagi SOP telah dikeluarkan tetapi ada yang confuse dengan SOP ada juga yang surah-surah berebut siapa yang patut pergi tapi tak apa, dalam spirit lagi masjid semua alhamdulillah tapi itulah SOP itu bagus, dia memudahkan proses penguasaan undang-undang tersebut. Okey, baik dok. Mungkin ini soalan terakhir yang kita kesutukan masa untuk menjawab pada minggu lepas daripada saudara Azim. Salam doktor, saya Azim. Saya ingin bertanya bagaimana kerajaan hendak memastikan tadbir urus pentadbiran kerajaan kekal mantap melalui pengamalan kerja normal baharu pasca COVID-19. Contohnya dengan pengamalan work from home dan sebagainya. Apakah aspek perundangan yang perlu dilihat sama ada wujudnya perundangan baharu ataupun dipinda? Mungkin Dr. Sam ada feedback sedikit. Okey, terima kasih Syanif. Terima kasih kepada saudara Azim yang bertanya Tapi sekarang ni setelah hampir sekarang ni kita nampak the new normal ni orang dah adjust work from home orang dah adjust dan kita work from home ini pun kita tahu dia ada panduannya, ada SOP-nya dan saya kira dalam memantapkan nanti bila kita lihatkan dalam proses pemantapan kita dah ada SOP. Mungkin boleh dimantapkan, perundangan pun dah ada, kita dah ada SOP, dah ada garis panduan. Mungkin kalau nak takbir uruskan di peringkat negeri atau di peringkat ni mungkin akan dikeluarkanlah Saya tak tahu pandangan saya mungkin akan dikeluarkan satu PTPA Perkeliling Transportasi Perkhidmatan Awam yang baru, bagaimana kita sebagai penjawat awam ataupun mereka yang dalam perkhidmatan awam ni boleh adjust pada dalam new normal ni lah. Saya rasa begitulah benda ni sebenarnya dari segi tarbiyahnya ramai dah faham pasal the new normal ni, work from home pakai tutup muka dan sebagainya So tidak ada masalah dalam behavior change ni kita nampak telah berlaku
Dan saya rasa rakyat Malaysia telah terdidik daripada semua lapisan masyarakat. Okey, Nip. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih, Dok. Segala persoalan yang terungkai ataupun yang dikemukakan oleh peserta telah kita selesailah, maknanya menjawabnya. Justru berbalik pada siri kita pada hari ini sebenarnya, iaitu pedagogi of the heart dalam transformasi perundangan itu. Mungkin Dr. Sam boleh ulas sedikit apakah yang sebenarnya dimaksudkan pedagogi of the heart dalam transformasi perundangan itu sendiri. Kerana saya pun baru first time dengar ni, Dok. Tak apa, Nip. Dari soal memang kadang-kadang kita biasa dengar ya. Okey, terima kasih Hanif ya. Okey, pada hari ini apa yang kita akan cuba kongsikan ya, kalau kita tengok berbalik pada objektif sesi webinar pada hari ini. Jadi sebelum tadi Hanif dah mengucapkan selamat Hari Guru ya. Saya pun ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua pendidik lah. Semua guru-guru yang telah berkhidmat, yang telah bertugas betul-betul lumus untuk menjadikan kita rakyat Malaysia yang baik ya. Pada hari ini konsep pedagogi of the heart ni Hanif, sebenarnya ialah niat baik hati je sebenarnya. Dalam Elementum ialah niat baik hati. Bermaksudnya apa jua kita lihatkan, kita disiplinkan hati kita untuk membuat keputusan agar apa yang kita buat itu baik. Ya, baiklah, niatnya baik. Kalau dalam bahasa Inggerisnya dalam peringkat besar, niat di peringkat korporat bagi strategic intent ya. Niatnya kita berasaskan pada hati, niat yang baiklah ya. Itu filem dulu ada soal hati ya, bila tanya soal tadi tepuk dada tanya selera ya. So yang ini kita nampak kita nak cerita pasal hati ya, bagaimana ianya mempengaruhi kita membuat keputusan. Jadi sesi pada hari inilah kita mengaitkan hati dalam transformasi perundangan ya. Jadi dalam konsep pedagogi of the heart ni, kalau kita Google ada bukunya. Ada bukunya, tapi dalam konteks negara Brazil ya. Tapi pedagogi yang of the heart yang saya nak bincangkan kita hari ini bersama dengan rakan-rakan pendengar di sana, ialah kita nak lihatkan ia nak dikaitkan dengan dasar pendidikan yang ada di negara kita yang telah kita amalkan ya. Pengalaman saya dengan negeri, kita akan pedagogi heart ni ialah pendidikan hati sajalah ya, pendidikan hati. Jadi kita nak beri konsep pedagogi of the heart dalam transformasi perundangan. Nama webinar tema kita ialah deregulation ya. Mengaitkan pedagogi of the heart dalam pelaksanaan transformasi. Bagaimana pedagogi ini akan membawa kepada rakyat Malaysia itu membudayakan apa dikatakan voluntary compliance ataupun self regulation ataupun pematuhan kendiri lah ya. Kita nak proses pembudayaan tersebut bila kita lihat kita boleh menimbang baik buruknya sebelum kita membuat keputusan ya. Dan kita juga akhirnya kita nampakkan bagaimana pedagogi ilahan ini selalunya membawa kebahagiaan ya, membawa kebahagiaan dari segi ekonominya, daripada sosialnya, dari segi alam sekitarnya. Kalau kita tengok, kalau nak tengok Kelantan comel katakanlah ya, bermaksud orang tak membuang sampah begitu ya. Kalau contohlah ya, kalau negeri Amerika kita pun ada kempen. Ya, jadi dalam pedagogi of the heart ini ceritanya lah apa jua yang kita nak buat ni niatnya kena baik. Ya, berpaksikan kepada hati kita. Lebih kurang macam itulah ya. Pedagogi dalam tapi pedagogi itu istilah pendidikan ya, yang mana saya akan bincangkan sedikit bagi mereka yang tak biasa dengan apa dikatakan pedagogi ya. Kita akan bincangkan sikitlah dari segi istilah yang ada ya. Tapi bagi warga pendidik, warga konsultan, trainers yang berada di sana ya, kita faham bahawa ianya adalah benda yang kita telah belajar dan yang kita amalkan. Dan kita sebagai rakyat jelata biasa pun sebenarnya kita telah melalui proses tarbiyah pendidikan itu. Okey. Ya ni, itulah saya rasa nak ceritakan biar semua itu pendidikan hati lah, pendidikan hati. Ya, apa jua yang kita buat mengikut niat hati yang baik. Ya. Okey Janet. Ya. Okey, baik Dok. Mungkin kempen Kelantan comel tadi saya pun pernah dengar Dok. Jumpa siapa pakat kutip. Self regulation kat situ. Okey, baik Dok. Mungkin justru sesi webinar kita pada hari ini mungkin pertamanya kita lanjutan daripada sesi yang sebelum ini iaitu transformasi perundangan dalam pemantapan tabik urus yang telah kita bincangkan sebelum ini. And then yang kedua kita akan melihat pada konsep AHS dan pedagogi of the heart itu sendiri. Dan seterusnya mungkin kita akan lihat kat sini tarbiyah pedagogi of the heart dalam pematuhan kendiri ataupun self regulation dekat situ ya Dok. And then terakhir mungkin kita akan lihat impak kepada harmoni sosial dalam transformasi tabik urus perundangan itu sendiri. Okey, baik Dok. Mungkin Doktor boleh teruskan dengan lebih lanjut. Terima kasih Nip ya. Jadi itulah skop menu bicara kita. Menu buka kan nanti lain Nip Ni menu pagi ni inilah dia. Kita
apa dia, ya. Okey. Jadi saya selalu suka sangat ini konsep transformational learning ni, ya. Asalnya teori Bandura lah, ya. Falsafah pembelajaran ni, kita ini bermain golf dan kita pun golfer, ya. Yang mana kalau tengok dari si perundangan itu dalam OECD, dia nak takrifkan apa? Any measures of intervention, ya. Maksudnya peraturan itu kita perkenalkan dalam proses untuk mendidik tingkah laku supaya kita patuh, ya. Patuh mematuhi undang-undang tersebut, ya. Jadi dalam konsep golfer ni, ya, kita rakan-rakan yang berada di luar, kita lihatkan ialah we go on learning for efficient regulation. Tiap-tiap hari kita belajar tentang perundangan baru, SOP baru, ya. Tujuannya apa? Untuk keselamatan dan kesejahteraan kita. Dan konsep itulah dalam kita nak belajar benda baru itulah, benda itu ianya teruja kerana the heart says so. Hati kita kata bahawa kita kena belajar. So dalam pendidikan kita ada satu istilah dipanggil self-directed learning, ya. Maksudnya kita belajar kerana ianya kita teruja sendiri untuk belajar untuk mengetahui, ya. Okey, jadi itu kita lihatkan dalam falsafah webinar kita belajar benda-benda baru, dan hari ini salah satu yang kita belajar ialah pasal pedagogy of the heart, ya. Dan jadi bagi slide ini kita nampak ianya hanyalah ulang kunjung bagi mereka-mereka yang dalam pendidikan, bagi kawan-kawan yang tidak dalam pendidikan. Dengan mudahnya dikatakan pedagogi ini yang seperti yang dimaklumkan oleh Malcolm Knowles, ya. Malcolm ni seorang pendidik, ya, mengatakan bahawa pedagogi ini ialah satu proses teacher centered learning. Bermaksudnya kanak-kanak belajar berpaksikan apa yang cikgu nak belajar. Dan dalam itu namanya pedagogi, is a child focused teaching approach, the art of science of helping kids learn. Itu dalam definisi Malcolm Knowles lah, ya. Andragogy lah is the art and science of helping adults learn, ya. Tapi dalam perundangan ni kita lihatkan, dia kita ajar daripada sekolah tadika lagi, kita ajar tentang mematuhi peraturan, mematuhi SOP dan guideline, ya. So andragogy ini lah adult focused teaching approach, ya. Itu yang kita nak lihatkan. Jadi saya ingin mengambil baik apabila saya sendiri belajar pasal pedagogy of the heart ini, dan kita ingin mengucapkan terima kasihlah kepada Profesor Dr. Hasni, Hasni Muhammad, ya, seorang educationist yang agak terkenal di negara kita. Jadi ianya dalam konteks IHAS lah, ya, Integrated and Holistic Education System, ya. Jadi dalam konteks IHAS ni, kita lihatkan yang diperkenalkan Dr. Haji Hasni Muhammad ini, dia memberi fokus kepada 3 domain. Ya, pertama dia dikatakan bahawa Integrated Holistic Education System. Ya, IHAS keduanya dipanggil Integrated Holistic Economic System, ya. Dan satu lagi kita bercerita pasal Integrated and Holistic Environmental System. Serupa juga bila kita mengadakan transformasi perundangan, kita melihatkan bahawa perundangan tersebut mesti mengharmonikan social status, economic status of the nation dan juga environmental status of the nation, ya. So ini pedagogi ini saya cuba kaitkan, saya kupaskan dalam proses tarbiyah pendidikan kepada ke arah pematuhan diri dalam transformasi perundangan. Dalam slide awal tadi kita katakan bahawa niat kita bila kita ingin memudahcarakan perundangan, ya, we want to simplify and facilitate, kita kan, bahawa ia tidak membebankan, tidak menyusahkan, orang akan faham. Maka adalah SOP kita tadi, kan? Haji Zaidi tanya tadi pasal SOP, maka kita ada SOP, ya. Sekarang ni kita tahu bahawa kita ini tertakluk kepada SOP, ya. Dan okey, itu dalam konteks pedagogi of the heart, asal usulnya begitu. Dan pengalaman saya ketika di Selangor, ianya sebagai satu approach untuk mentarbiahkan rakyat Selangor lah, ya. Dan klusternya daripada kluster kanak-kanak sampailah kluster orang-orang dewasa, ya. Okey. Jadi dalam konteks pedagogi of the heart ini, kita lihatkan imbasan ciri satu, saya mengatakan bahawa salah satu penyumbang kepada peningkatan pemantauan tadbir urus. Kenapa? Bila manusia itu ada passion for compliance, ya. Bermaksudnya ada elemen keterujaan, ada elemen kasih sayang, ada elemen kebarahian. Bila mana kita nak mendidik masyarakat kita sekali lagi dalam konteks itu, dia kata regulated parties, sama ada industri ataupun komuniti ataupun orang itu, maksudnya setiap perundangan yang diperkenalkan itu semua orang akan faham. Niatnya akan faham, konteksnya akan faham, apa yang harus diingati akan faham, ya. Jadi bila kita tahu, maka
di situlah kita harapkan manusia akan patuh, industri akan patuh, the business community akan patuh, ya. Jadi yang itu dia kata dalam passion. Passion itu is the heart. Jadi heart kat sini, kalau dalam definisi besar, heart itu jantung kan. Kalau tengok kata pedagogy of the heart, jantung. Ada kata hati lah dalam bahasa Malaysia, ada kata liver. Tapi liver, heart kat sini, dalam bahasa Arabnya yang kalbun. Ini something yang kita nampakkan bahawa lebih kepada the affection of doing things. Maksudnya ada emotional engagement dalam membuat pelaksanaan ataupun dalam pematuhan. Maka kat sini kita lihatkan itulah dia. Salah satu organisasi pun begitu. Bagusnya organisasi kerana orangnya. Bagusnya kepimpinan kerana orangnya. Bagusnya komuniti kampung kerana orangnya. Bagusnya surau umpamanya. Saya juga ingin mengucapkan selamat datang kepada jemaah surau Fatul Islam saya. Kerana apa? Kerana jemaahnya, kerana orangnya. Bermula gitu. How good the system is, kalau orang tu tak berapa tepat, tak boleh. So tarbiyah kita dalam mendidik hati, kita melihatkan proses pendidikan hati dalam tadbir urus, dalam pendidikan, dalam pematuhan, begitulah. Dalam menjaga pun begitu ni. Maknanya elemen passion ni sangat penting ya dok kat sini. Betul. Maknanya untuk mencapai sesuatu objektif ataupun kawaslia perundangan tersebut tu kena ada passion tu sendiri dok. Betul. Macam Hanif pun nak jadi moderator ni kena ada passion juga ni. Serupa juga rakan-rakan kita yang berada di luar sana tu datang di sini. Terima kasih sekali lagi hadir bersama kita pagi ini pada 16 Mei. Asal the passion of listening. Passionnya apa? Passion kerana kita ingin berada dalam majlis ilmu. Niatnya apa? Berada dalam majlis ilmu. Niatnya apa? Berada dalam sesi perkongsian Okey. Jadi kita lihatkan itulah dia kata Untuk itu salah satu dalam proses compliance tu agak penting Jadi saya ingin petiklah ni kawan saya satu kelas saya mantan CEO PKINK yang berbahagia Datuk Dr. Haji Wan Zawi bin Wan Ismail. Dia bercerita dalam satu conference yang dicerita kat saya bahawa yang telah dibentangkan di London dalam HR conference yang dikatakan bahawa salah satu yang dia belajar untuk sasiah kerjaya dia katakan. Apa jua yang kita buat ini, pertamanya dikatakan you got to surrender to the highest authority. Kalau kat sini highest authority kita dalam kalau dalam yang beragama Islam lillahi ta'ala lah. Kalau bukan ialah kita punya the creators or the God surrendering to the highest apa dia? Lepas tu niatnya lillahi ta'ala, niatnya apa niatnya? Penyerahan kepada kuasa tertinggi. Barulah apa jua yang kita buat ini mengikut hati kita for us to get the blessings of the day. Bermaksudnya bila kita buat mesti ada barakahnya. Mesti buat ada dapat restunya. Sebab itu kalau kita buat apa jua amal ibadat, kita doakan apa? Supaya mendapat taufik hidayahnya. Jadi kalau dalam proses kita bekerja begitu. So dalam proses kita melaksana perundangan pun begitu. Dalam proses kita membuat penggubalan atau pindaan pun begitu. Mendidik pun begitu. Pendidikan perundangan pun begitu. So barulah kita dapat the grace in life. The grace in dalam maksudnya kita akan dapat keserian dan keceriaan. Kenapa? It comes from the heart. Bermaksudnya daripada hati. Jadi, ni kawan saya cerita. Saya kena bagi. Saya pun dengar ni sedap juga saya katakan. Surrendering to the authority in order for you to get the blessing and the grace in life. Supaya juga kita hadir majlis-majlis. Dengan hadirnya tuan-tuan dan puan-puan, terutamanya dalam sesi webinar ini akan memeriahkan dan menceriakan majlis. Kenapa? Yang datangnya seri ini daripada kita. Niatnya betul untuk berada dalam satu majlis ilmu berkongsi dalam webinar yang dianjurkan oleh MPC ini. Iaitu yang saya pilih. Yang dikatakan kalau ada nawaitu pun dah dapat pahala ni dok. Nawaitu betul walaupun boleh terima lagi tu. Betul. Itu basic foundation lah. Apa pun jua yang buat ialah niat lah. Tambah-tambah kita nak bersedekah, tambah kita nak berzakat, tambah-tambah kita ni kan. Kita nak membantu So sekali lagi bila kita dalam webinar ni webinar ni super the new norms ni tujuannya apa? Untuk berkongsi pengetahuan kenapa dah tak boleh face to face Okey. Jadi kalau kita tengok next dia tak boleh gerak. Okey. Jadi berbalik pada pedagogy of the heart tadi, dalam konteks yang besarlah 23 potensi insan seperti yang dimaklumkan oleh Prof. Dr. Hasni yang mana kita pun belajar lebih kurang 5-6 hari jugalah Dikatakan dalam hati ini paling penting ada apa? Dikatakan 3 penghuni tetap hati ini
Ya, dalam pedagogi of the heart ini dia kata apa? Mesti ada sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan itu senang saja, iaitu belief system kata, kalau kita baik dengan orang, orang akan baik dengan kita. Ya, kalau kita permudahkan perorangan, orang akan patuh dengan baiknya. Ya, kalau kita lihatkan bahawa kalau kita kata if you are nice to people, people are nice to you, kan? Contohnya begitu. Ya, so sistem kepercayaan bermaksudnya apa jua yang kita buat, paling penting ini saya quote lagi pada tuan guru saya Tuan Haji Abbas Awang, katakan salah satu falsafahnya nilainya jangan menyusahkan orang. Kenapa? Bila kita menyusahkan orang, orang akan menyusahkan kita. Ya, so kalau kita tengok kalau kita baik dengan orang, orang akan baik. Dan ini dia menjadikan kita apa? Identiti kita. Kenapa kita dilihatkan orang yang patuh, orang yang selalu datang awal, very disciplined kan, very motivated mengajar. Itu membentuk tabiat kita. Ya. Jadi yang ini kita akan tabiatnya apa? Tabiat-tabiat yang baiklah ya. Dan kemudiannya dia akan jadikan kita punya image. Dalam konteks ini, pedagogi of the heart ini dalam proses perundangan, dianya akan menaikkan reputations of the regulatory bodies. Ya. Bukan hanya the regulators, bukan hanya orang. Jadi kalau kita tengok apa kalau kita mengajar pun, kita mengajar from the heart. Seronoknya kita mengajar is from the heart, kan? Sebab tu is natural way of teaching, ya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semua warga pendidik yang berada kat sana kerana bersama kita pada hari ini, ya. Dan terima kasih kerana telah memberikan ke arah era baru, ya. Dan itulah dia. Jadi apa yang kita dapat dalam pedagogi of the heart berasaskan kepada ini, kita akan dapat penghayatan nilai-nilai murni. Apa jua yang kita buat dengan yakin dan kasih sayang. Apa jua yang kita buat, kenapa? Because kita mempunyai, kita pun teruja melaksana, kita ada energi. Kita ada energi, kita ada aura, dan ada waktu yang sama. Kita pun ada elemen takut. Kan? Dalam konteks ini, seandainya amanah yang dibenarkan kepada kita, dalam konteks kita sebagai regulatory bodies, kalau ianya tidak dilaksanakan, maka kita tahu kita mungkin tidak transparent ataupun tidak berlaku adil. Ya, serupa juga kalau kita mengajar apa jua yang kita buat, kita akan ada rasa takut bila mana kita tidak membuat yang betul. Ya, alright. Yang itu kita nampak konteks hati tadi dan pedagogi of the heart tadi. Ya, okey. Jadi kalau nak dikaitkan tadi, saya katakan tadi bahawa ujungnya dalam proses transformasi perundangan, dia akan membawa kepada rakyat negara kita yang self compliance ataupun voluntary compliance, ya. Maksudnya apa jua yang kita buatnya dengan kerana kita tahu benda itu baik untuk diikuti, maka hati kata we have to follow, we follow. Ya. Itu kita lihatkan dari ke mana kita nak bawa perbincangan kita pada hari ini dalam konteks apa jua yang kita buat. Dalam kepimpinan pun kita buat. Ya. Dr. Sam, kita ada persoalan pertama daripada peserta kita pada pagi ini, daripada Prof. Dr. Zuhaira. Okey. Saya boleh bacakan persoalannya, Dr. Boleh. Okey, persoalannya, how to instill passion for compliance of regulation in our society. Mungkin Dr. Sam boleh bagi feedback sikit ke? Okey. Terima kasih kita ucap terima kasih kepada Prof. Dr. Hajah Zuhaira Arif kita yang bertanya, sahabat yang agak aktif, ya, agak yang berbakat. Jadi dalam proses penghayatan dan pengamalan budaya pedagogi of the heart dalam pematuhan ini, ya. Jadi kita lihatkan kalau konsep asalnya, kalau saya tengok dalam salesmanship dia satu konsep yang cantik lah, ya. Bermaksudnya konsep AIDA tu. Konsep AIDA ni, AIDA ni, ya, Prof, ya. Satunya dikatakan we have to be able to create awareness. Ya, bermaksudnya kalau kita aware, kita sedar tentang perundangan tersebut, maka tendensi untuk orang akan follow akan lebih baiklah. Bermaksudnya the tendency for us to comply akan jadi tinggi. Ya, satu aware. Yang kedua mengatakan bahawa perundangan itu mesti will be able to interest. Maksud I kata interest. Maksudnya ada minat untuk mereka turut serta dalam proses pematuhan tersebut. There must be an interest. Kenapa dia ada motivation tu seandainya dia tidak, ya? Contohnya baru ni semalam dikatakan bahawa dalam PKP ni tak boleh bawa anak-anak ke crowded places. Kan? Jadi kita lihatkan kita risiko anak-anak kita. Tidak, tak boleh bawa orang tua, kan? Tapi kadang-kadang dia orang tak berapa aware dan dia not interested to know, kan? Jadi tidak boleh. So
A dengan I ini mesti digabungkan, barulah ada desire atau kendak, dan seterusnya ada proses pematuhan tadi. Ya, itu berbalik kepada proses tadi bahawa kita tengok regulated parties ini atau dia faham, dia tahu niatnya dan dia boleh menghayatinya. Untuk menghayati ini dia tidak boleh sekali, dia akan buat beberapa kali. Ya, so rasanya Prof, bagaimana saya punya model is very simple. The idea concept in the process of internalization, in terms of internalization, and dijermakan dalam praktis ataupun tingkah laku pematuhan tadi. Ya, jadi saya batu tadi bila kita tengok pedagogi of the heart ni, sistem kepercayaan tadi akan membentuk tabiat ini dijelmakan dalam bentuk tingkah laku orang tersebut. Ya, jadi saya rasa itu personal respon saya pada soalan Prof Dr. Zuhairah tadi. Ya, terima kasih Prof di atas soalan tadi. Mungkin ada soalan yang kedua daripada Prof juga, Doktor. Mungkin kita boleh teruskan ya. Boleh. Soalannya, how to apply pedagogy of the heart in the law of making process? Mungkin respon Doktor. Okey, bagaimana kita nak apply pedagogy of the heart in the law making process? Ya, saya rasa sebelum saya menjawab soalan tersebut, kita akan cerita pasal daripada pedagogi, andragogi to hitagogi nanti. Prof, saya akan ada satu slide yang telah disediakan bahawa how can we apply pedagoginya konsep of the heart ni kepada law making process. Ya, saya rasa dalam slide akan datang ada satu slide yang saya akan respon kepada Prof punya soalan tadi. Boleh Nip? Kita tangguh sikit jawapan tu. Boleh. Okey, boleh. Terima kasih Doktor for the 2 questions. Ya. Teruskan Nip. Ya. Okey. Ya, ini berbalik pada tadi pedagogi of the heart yang kita maklumkan tadi bahawa kalau kita ikut hadis yang telah perawi kita dikatakan dalam maksud sabda Rasulullah SAW dalam konteks kita yang beragama Islam, dikatakan apa? Di dalam diri kamu ada seketul daging, seandainya ia baik maka seluruh anggotanya akan menjadi baik. Seandainya ia buruk maka seluruh anggotanya menjadi buruk, iaitu seketul hati. Daging itulah hati. Ya. So, bila kita lihatkan dalam pedagogi of the heart, apa yang kita nak buat ni mesti ada mahabbahnya. The deep love, the passion of doing things. Ya. Orang yang mematuhi pun ada dia punya passion, orang melaksana pun ada passion, ya. Rakyat pun ada passion, pendidikan pun ada passion, semua kita ada passion. Yang mendengar pun dengan passion. Kan? Ya. Sebenarnya barulah kita dapati bahawa seandainya kita buat perkara-perkara itu betul, ya, maka kita ada ketenteraman, sakinahnya kena ada. Ya, senang tidur pun lena, makan pun kenyang, mandi pun basah, begitu ya tak? Ya. Maksudnya we do not do anything wrong as long the conscience is clear. Ya, sebenarnya kita pun dapat ianya dilakukan dengan ikhlas. Kita pun dah tahu bahawa apa yang kita buat itu mendapat keredaan. Reda, dapat keredaan, mardatillah, ya. Barulah kita katakan apa juga yang kita buat dalam tarbiyah tadi, dalam tarbiyah penghayatan tadi, maka ada barakah. Ya, barakah dalam apa juga. Saya rasa pedagogi ihad ini bukan hanya kita guna pakai dalam penggubalan undang-undang, dalam pematuhan undang-undang, dalam pelaksanaan undang-undang, apa juga dalam kepimpinan, dalam rumah tangga, ya. Ini something very generic, ya, yang diguna pakai dan ianya telah dibincangkan dalam panjang lebar oleh Profesor Dr. Hasni. Ya. Dia ada modulnya, kalau boleh nanti kita boleh kongsikan. Tapi nantilah kita kongsikan seandainya ada yang berminat dengan pedagogi. Tapi ia bukan teori baru. Ianya dah biasa dalam di kalangan pendidik, di peringkat JAIS dan peringkat Jawi dan semuanya, banyak yang telah menggunakan pedagogi of the heart. Ya. Dan rakan-rakan insan saya pun memang didedahkan dengan pedagogi of the heart. Ya. Masa saya dari UMS, di Unimas pun kita ceritakan pasal pedagogi of the heart. Ya. Okey, boleh saya teruskan ini? Boleh Doktor, teruskan. Alright. Jadi itulah dia, ya. Maksudnya kita lihatkan okey. Sangkut. Alright. Jadi berbalik pada slide tadi saya katakan bahawa dalam pedagogi of the heart ni yang akan terkesan, ya. Ni. Ya, dalam pengamalan penghayatan ni daripada semua lapis. Ya. Saya kata tadi dalam perasaan kita tadi bahawa semua lapis penjawat awamnya, sama ada penggubal undang-undangnya, sama ada penguasaan undang-undangnya. Saya suka pada letak gambar Lee Chong Wei ni, Datuk Lee Chong Wei ni. Saya tengok setiap kali dia menang, dia akan melonjak kemenangan dan dia akan cium bendera Malaysia tu.
Kenapa? The passion of winning for Malaysia tu. Contohnya begitu, saya nampak begitu ya. Jadi saya tengok Datuk Lee Chong Wei dengan tabik hormatnya, dengan semangat menang. Itu part of pedagogy of the heart. Maksudnya kenapa ianya pendidikan yang baik hati itu, kenapa dia nak membuat sesuatu itu, it's because the passion for winning. The passion menang untuk Malaysia, contohnya begitu ya. So kita akan terkesan ya. Sama juga saya katakan tadi, professors pun begitu, consultant pun begitu, pelajar-pelajar pun begitu. Sebab tu bila pedagogi of the heart ini diperkenalkan, dia merangkumi daripada taska tadika sampailah EJK masjid. Ya, kita lihatkan yang terkesan. Ya, kenapa kita ini we are all bounded by regulations. Ya, okey. Jadi kalau kita tengok, yang ini saya nak katakan just to compliment sajalah ya. Jadi sebagai kita ini penggubal, penguasa, pengamal perundangan atau apa jua yang kita lihatkan, apa jawatan yang kita lihatkan, selain daripada konsep Jerry's dalam pendidikan yang kita gunakan, saya tambahkan sikit. Ya, rempah ratus dalam transformasi perundangan. Ya. Pertamanya, if we are on the other side of the law, ya, apa jua yang kita buat? Pertamanya, we must be able to show that we are all spiritually strong. Niat tadi ya, niat berbalik pada niat baik tadi. Dan sebenarnya untuk to enforce the law, kita lihatkan untuk kita must be seen to be physically fit. Physically fit, kita juga kena bijak. Sebab tu dalam proses kita nak membudayakan, we got to know. There are things you must know. There are things that is nice to know. Kan? Jadi kita akan bawa sebagai dalam apa juga forte kerjaya kita, we must be intellectual smart. Maksudnya kita ada the expert power, the knowledge power in doing things. Dan kita barulah nampak kita ni very competent, very confident. Di waktu yang sama, EQ kita kena jaga juga. Dan harus ingat, ya, apa juga paling the hardest part of pendidikan ialah bila orang is to get accepted. Kalau kita mengajar, the audience dalam kelas kita perlu menerima kita. Menerima kita. Cikgu, anak murid pun kena terima cikgu, cikgu kena terima anak murid, trainees kena terima trainers dan sebagainya. Dalam pengurusan supervisor akan terima ya. Tapi dalam perundangan pun sama. Maksudnya bila kita perkenalkan satu perundangan, maka ianya haruslah diterima oleh stakeholders tersebut. They must be recognized and accepted. Bermaksudnya kita tidak boleh, tetapi kita tengok the purpose of the perundangan itu, maka ianya akan diterima dengan baik. Itu konsep rempah ratus to complement tadi pedagogy of the heart tadi ya. Okey. Jadi kemudiannya kalau kita tengok inilah ya. Slide asal dulu saya dah lipas. Yang warna merah ni penting. Kerana pedagogy of the heart ni dia akan mengawal apa? Kebertanggungjawabkan kita dalam apa jua yang kita laksanakan. Dalam kes kita ni lah apa jua yang kita buat untuk mengawal sedia dan memudahkan perundangan sedia ada dalam dan kesemangat dalam sistem penyampaian supaya apa? Pematuhan yang tinggi dan takbir urus yang efisien. Tetapi kita waktu yang sama kita nak apa? We want to reduce the indeks kawalan rasuah tersebut. Ya, kita lihatkan bahawa pedagogy of the heart ini akan membantu SPRM umpamanya untuk merendahkan indeks rasuah negara. Ya, ujungnya kita lihatkan dalam transformasi perundangan ini negara kita akan lebih berdaya saing. Ujungnya kita tengok the competitive level of Malaysia as a nation sebagai a good business partner. Ya. Alright, ataupun sebagai satu tempat untuk bekerja dan sebagainya. Ya, ini cerita yang itu bahawa pedagogy of the heart memainkan peranan di semua tiang-tiang dalam governance tadi. Ya, iaitu dari segi kestabilan politiknya. Ya, yang ini kita dah cerita minggu lepas. Ya, alright. Minggu lepas. Jadi kalau kita, okay, alright. Ya, Syanim ada apa? Baik, Dr. Sam. Sebenarnya bagaimanakah yang kita dapat lihat ini, bagaimanakah fundamentalnya ataupun asas yang boleh dilihat untuk adaptasi andragogi kepada hetagogi ini? Mungkin Dr. Sam boleh ulas kepada sidang hadirin yang di webinar kita pada pagi inilah daripada asasnya. Terima kasih Nep ya. Alright, saya dulu memang kita lihatkan bahawa mungkin dalam continuum pendidikan kita dapati bahawa prosesnya kita bermula dengan pedagogi, ya, kemudiannya kita pergi pada andragogi, lepas tu kita pergi pada sinagogi, ya. So kalau kita tengok pedagogi dan andragogi ini diperkenalkan oleh Malcolm Knowles. Sinagogi diperkenalkan oleh Morton Blake dalam tahun 1984.
Hutagogi diperkenalkan oleh Hashi dan Kenyon, ya. Kita nampak continuum untuk expanded, ya. So dalam proses pendidikan kita lihatkan bahawa kita akan dua keadaan. Keadaan di mana cikgu akan aktif di peringkat pedagogi dan cikgu akan aktif dan kalau kita lihatkan bahawa students akan pasif. Ya. Itu kita akan nampak, ya. Tetapi along the continuum bila dah sampai hutagogi yang mana dipanggil self directed learning ni, kita lihatkan bahawa kita akan lihat students kita akan jadi lebih aktif dan kita lebih pasif. Ya. Tapi dalam proses tarbiyah pendidikan, perundangan ke apa jua, dia akan melalui proses inilah. Ini yang dikatakan kerangka yang diperkenalkan oleh Stewart Hayes ni. Tapi kalau saya nak adaptasikan andragogy of the heart tadi, dalam konteks soalan Prof. Dr. Hajah Zuhairah tadi, kita lihatkan kalau kita adaptkan framework ini, di peringkat awal kita akan ada apa? Pihak perundangan yang aktif. Bermaksudnya mereka inilah yang akan memperkenalkan, mereka inilah akan berbincang dan sebagainya dalam memperkenalkan satu perundangan. Ya, okey. Dan kita lihat pihak perkesan ketika itu agak pasif. Ya, yang ini lebih pada kata itu ialah teacher centered tadi, pedagogi tu, peringkat pedagogi tadi. Ya, tapi along the continuum kita lihatkan daripada pedagogi ini, maka berlakulah kita lihat proses libat urus. Libat urus maksudnya kita bincangkan what is wrong with the regulations, isu sebab kita buat consultation, ya. Kita libatkan the stakeholders, ya. Kita lihatkan the stakeholders, ya. Di sini kita lihatkan, tapi dalam proses the structured interaction learning di peringkat sinagogi ni, ya, kita dapati balik tekan ni. Okey, di peringkat sinagogi tadi kita nampakkan apa yang berlaku. Kita lihatkan libat urus dalam proses komunikasi. Dalam strategi pelaksanaan kita nampak sinagogi apa? They learn from each other. Semua terkesan. Ini kita lihat peringkat andragogi, kita nampak yang terkesan ni andragogi. Kalau kita tengok bagaimana apakah isu-isu yang terlibat yang terkesan oleh business community. Tapi lepas itu kita lihatkan dalam proses penghayatan pembelajaran, kita akan pihak-pihak perundangan akan memberi taklimat, kita pun ada roadshow kita, kan, kita pun ada manual SOP yang kita, okey. Dan ujungnya bila dah sampai kepada peringkat hutagogi tersebut, kita akan nampak apa? Pihak yang terkesan akan aktif dan berlakulah pematuhan kendiri, ya. Tetapi bermula dengan apa? Bermula daripada proses penggubalan peringkat pedagogi itu, maksudnya kita pada teacher centered tadi, masa kita lihatkan dia the lawmakers yang centered, umpamanya kesannya lebih pada law abide yang akan terkesan orang-orang yang mematuhi, ya. So kita nampak begini, begitulah keadaannya. So pedagogy of the heart mengatakan apa? Pedagogy of the heart berlaku di semua peringkat ini sebenarnya, ya. Kalau kita nak libat urus pun isu ini, maka apa niatnya kita untuk bersama-sama dalam stakeholders engagement, kan? Bukan nak condemn lah, just katakan bagi constructive feedback, ya. Dalam proses pendidikan, kenapa kita kena beritahu orang di luar satu mengapa perundangan ini harus diperkenalkan, ya. Ujungnya nanti kita harapkan bahawa bila suasana prasana yang ada, kita akan apa? Kita akan lihat proses pematuhan kendiri, ya. Yang ini kita nampak dalam continuum ini di peringkat pedagogi of the heart tadi, awal-awalnya dalam pedagogi tadi kita nampak ianya akan pihak perundangan yang aktif, tetapi pihak terkesan akan pasif. Dan proses aktif ke pasif ini akan bertukar di sini, pasif ke aktif itu akan bertukar juga di sebelah kanan, ya. So kita akan nampaklah bahawa dalam proses pembudayaan itu berbalik tadi, kita combine tadi, kita faham. Bila kita faham, kita akan ada minat untuk mematuhi, kemudiannya barulah kita ada tindakan untuk proses pematuhan, ya. Ini yang saya cuba adaptasikan pedagogi of the heart dalam konteks pembudayaan, pengamalan, pematuhan kepada perundangan, ya. Niatnya tadi balik, niatnya balik kepada kita sebagai penggubal, apa dia? Untuk memudahcarakan perundangan tersebut, ya. Lupa juga di peringkat pelaksana, kita ada niatnya apa? Saya nak cerita satu perkara ni, saya cerita satu cerita masa saya dulu, saya bawa kereta laju tu. Bila saya bawa laju, saya kena saman. Tapi bila seronok yang kena saman tu, polis tu datang, dia kata dengan saya apa?
young man, dia katakan, you are driving too fast. I have to put a brake on you, dia kata. Lepas tu dia kata apa? Okay, you can pay your fine now and proceed to your next destination, or I will see you tomorrow in court for you to settle the saman lah kan. Oh, saya kata bagus dia ni. Cara pendekatan dia kenapa? Niatnya baik. Niatnya tadi apa? Tarbiah saya jangan bawa kereta laju lah. Niatnya apa? Untuk mengelakkan kemenangan. Niatnya apa? Sebab tidak menyusahkan saya. Dia bagi option. Settle sekarang jalan. Kan? Itu adalah contoh. Pedagogi udahan ni banyak. Banyak contoh-contoh yang mana kita sendiri telah melalui. Tapi dalam proses perundangan kita pun tahu. Kita tahu bahawa bila sampai traffic light merah, kita akan berhenti. Itu dah voluntary compliance. Kenapa? We know the law says red light, berhenti. Hijau, standby, kita boleh jalan. Contohnya begitu. Okey. Okey, baik, Dok. Mungkin ada peserta yang mengangkat tangan, ada persoalan daripada Mr. David. Mungkin pihak organizer boleh unmute kan Mr. David? Mr. David, ya. Boleh? Boleh Mr. David? Boleh ke? Hello? Mr. David? Okey, tak apa, Dok. Mungkin ada sedikit technical error kat situ. Okey. Boleh lah Mr. David, saya rasa dia boleh bertanya kan? Boleh bertanya tak? Mungkin boleh masukkan dalam ruangan question ke? Jika ada persoalan. Okey, baik, Dok. Mungkin tadi doktor ada mengatakan self-regulate itu sendiri. Tapi adakah adanya perbezaan self-regulate dengan nudging tu, Dok? Self-regulation nudging nudges okey. Ya. Okey, self-regulation ni kita ceritakan tadi bahawa pematuhan kendiri seandainya the regulated parties dengan environment yang senang, mereka faham pasal perundangan itulah. Maksudnya perundangan itu tidak kompleks Jadi kalau kita tengok dalam nudging nudging saya rasa dalam baru ni saya konsultan BI kita bercerita pasal nudging Cik Muhammad kita pasal self nudging. Self nudging yang di-refer kat situ ialah self control. Kan? Self control. Jadi kalau kita tengokkan adakah ianya berkaitan rapat berbalik kepada hati tadi. Kan? Bermaksudnya kalau dalam COVID-19 MCO ni kita kekal di rumah. Kan? Maka that is self control. Kan? Dan kita pun kenapa kita pematuhan kendiri berlaku kat situ. Kenapa? We know kalau kita keluar kita tahu akibatnya. Kan? Jadi saya nampak ada persamaan dari segi, dan kita tahu nudging juga adalah satu kaedah bagaimana kita ingin menguatkuasakan satu perundangan. Kita lihatkan bahawa very simple dalam behavior insight lah nudging ni. Dan saya rasa bila kata self regulation, self nudging, self control, voluntary compliance ataupun perakuan kendiri saya rasa ada kesamaan di situ. Ujungnya lah kita lihatkan bahawa kita kena mematuhi keadaan tersebut. Dalam konteks ini kita melihatkan perundangan ataupun kalau kita mengajarlah self controlnya, kita jaga apa yang kita ajar ini ikut kurikulumnya, ikut masanya kan. Itu dan kalau kita tahu kita sakit, kita tahu self control kita apa, makanlah ubat on time contohnya begitu kan. Jadi it is very related lah Saya nampak dia ada. Okey. Jadi yang tadi saya limpaskanlah. Yang ini tapi dah tertunjuk kat sini. Jadi kita lihatkan apa yang kita belajar dengan tim-tim konsultan yang telah dihantar oleh MPC. Sekali lagi kita akan bawa self regulation ini adalah salah satu kaedah lah. Ujungnya bila kita tadi dalam pedagogi kita lihat tadi kita membawa apa kepada self regulation voluntary compliance Dan kita lihatkan salah satu yang kita belajar itu dalam proses pematuhan perundangan ataupun kita nak mengalakkan budaya mematuhi ni di peringkat negeri, di peringkat korporat, di pihak BT, salah satu yang kita harus ingat bahawa kita harus memberi nasihat dulu. Memberi nasihat. Ini ada yang untuk makluman saya rasa Mr. David ni daripada Bintulu BDA. Saya rasa kita berbincang awalnya salah satu yang kita lihat dalam semakan undang-undang kecil adalah bagaimana kita nak didik rakyat di kawasan satu komuniti itu to comply with regulation. Jadi kita kena nasihat. Serupa juga kalau kita lihat bahawa salah satunya apa?
option kita mungkin kita memperkenalkan apa? Saman pendidikan, ya. Saman pendidikan itu maksudnya kalau kita buat salah, kita tidak diberi saman, tapi diberi saman. It's just mendidik lah. Mendidik supaya tidak ada the repeat of the offense, ya. Tapi the first offense will be saman pendidikan lah, ya. Supaya juga saya katakan baru ni kalau kita ada perundangan baru, kita pun ada pihak penguasa yang mengatakan bahawa ini hanyalah a process of educating, ya. Jadi 2%, dua yang terlibat dengan pedagogi berhad ni. Yang melaksanakan penguatkuasaan itu juga niatnya ialah untuk memberi pendidikan, dan kemudiannya yang menerima juga harus ingat bahawa ianya lah satu nasihat untuk mendidik, lain kali jangan buat. Tu saya buat lagi lah. Ya. Alright. Jadi kita lihatkan ada advice-nya, ada education-nya. Ini salah satu beberapa teknik yang kita nampak dalam proses penguatkuasaan perundangan tersebut, dan ianya yang saya nampak ianya terkesan supaya juga kalau kita jatuhkan hukum, kalau lihat bahawa hakim jatuhkan hukum, niatnya apa? Sebab tu kalau mereka penjaranya dipanggil correctional facilities, kan? Dia nak betulkan, nak correct orang to bonify the behaviours of a person. Tapi kita pun kita tengok bicara hakim, budi bicara hakim pun penting, ya. Jadi kita tengok dalam penguatkuasaan pun penting, dalam proses pematuhan pun penting. So berbalik pada soalan proses Prof Zuhaira tadi, proses pembudayaan ni sekali lagi bergantung kepada komuniti, bergantung kepada masyarakat yang ada, ya. Tetapi kalau ianya very highly educated, well informed, well learned person, dengan background yang baik, ya, dengan undang-undang yang tidak susah, mudah dipatuhi, ya, arahan mudah dipatuhi, saya rasakan proses pembudayaan itu mudah diikuti, ya. Maksudnya kalau dengar azan terus kita pergi, contohnya tarbiyahnya begitu, kan? Ya. Okey Janib, saya rasa saya nak mungkin saya ni ada soalan daripada Mr. David tadi, mungkin saya boleh bacakan. Soalannya berbunyi, adakah campur tangan politik akan mencacat cela falsafah ataupun niat undang-undang tersebut? Okey. Terima kasih Mr. David, ya. Jadi kalau kita tengok dari siapa yang membuat undang-undang ini, the lawmakers are people in the Dewan. Kan? Biasanya kita tu bila kita lihatkan dalam proses kita membuat RIA, ujungnya kita lihatkan bahawa ianya harus memetap. Kita cerita soalan ni saya pernah tanya kepada yang berbahagia Datuk Aisyah bahawa law ni dia ada kesan politik. Memang ada kesan politik. Kita lihatkan dalam manifesto politik, ada janji-janji dikatakan ingin dimasukkan certain perundangan dan ingin diperkenalkan satu perundangan. Ya. So bila kita lihatkan bahawa undang-undang ini juga memang dianya banyak dipengaruhi oleh the political party that administer or the government of the day, yang terdiri daripada lawmakers yang duduk di parlimen, yang terdiri daripada lawmakers yang duduk di dewan-dewan undangan, ya. Jadi saya kata bahawa menjawab soalan Cik David tadi memang terpengaruhi. Ianya dipengaruhi kenapa mereka inilah part and puzzle of the lawmaking system itself, ya. Jadi ada to what extent kita itulah bila kita buat the law tersebut, ianya ada impact analisis tersebut, ya. Kita nak tengok sama ada it favors, it doesn't favor sebelum ianya boleh diluluskan untuk dipertimbangkan untuk kita proses, kita gazette dan wartakan dan sebagainya, ya. Itu jawapan saya Cik David. To certain extent I think the political parties do have a certain effect, ya, on the law making process or on the outcome or also process, ya. Supaya juga bila kita nak repeal ataupun nak wujudkan satu perundangan baru, maka the lawmakers akan lihatkan bahawa yang mewakili, ya, parti-parti politik ini akan melihat ketepatan perundangan sedia ada lah. Cik Hanif, itu my response pada soalan Cik David lah. Okey dok, boleh teruskan dok. Okey. Jadi saya rasa kita dah hampir sampai ke penghujung webinar ni, ya, lagi 3 minit, ya, saya tengok masanya. Ya. Jadi saya rasakan inilah antara usaha-usaha pedagogi of the heart yang telah dijelmakan, ya, dalam self regulation. Salah satu yang kita nampak ialah seminar pematuhan peraturan perkeliling ini di AKAS, ya, iaitu oleh alam sekitar, enforcement through self regulation, ya. Yang ini saya rasa dalam konteks ini ianya bertujuan untuk apa? Ini pedagogi of the industry, kan? Orang-orang dalam industri kena patuh tentang apakah inisiatif Jabatan Alam Sekitar ini untuk memastikan bahawa apa yang berlaku dengan Sungai Kingkip itu tidak berlaku lagi, kan? Maksudnya they got to comply with AKAS ni, ya, atau kualiti alam sekeliling, Itu salah satu contoh
kita lihatkan bahawa kita nak educate the citizens, the industry, community yang ada, masyarakat yang ada untuk comply ya. Enforcement through self regulation. Ini salah satu contoh yang saya nampak ya. Satu lagi contoh yang saya nampak ialah kita lihat dalam proses ni ialah okey, ini saya nampak dalam bacaan kita dapatkan oleh Custom Diraja Malaysia ya. Custom Diraja Malaysia juga ada mempromotkan self regulation. Sekali lagi ianya terkesan kepada mereka nak declare atau tak declare bila ia membawa masuk ataupun mengimport barangan-barangan dalam ke dalam negara ya. Contohnya kat sini dikatakan mempromosikan pematuhan kendiri dan mendidik pembayar cukai untuk mengikrar pembayar cukai dengan tepat dan betul. Ya. Ini dia katakan pedagogi dah tadi, they understood. They are aware and they understand. Ya. Jadi kita nampak inilah salah satu inisiatif pedagogi dah kan ni. Kan? Tapi di peringkat Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Tujuannya apa? Tujuannya supaya apa jua yang cukai boleh dikutip dan kita tidak ramai pesalah-pesalah yang melarikan diri daripada tax declaration ya. Satu lagi contoh yang saya nak cerita kat sini ni ada satu contoh dengan pedagogi Ohad dengan self regulation ni ya. Ayat ni saya dapat ialah yang berlaku pematuhan kepada OSHA OSHA 1994 saya kata, iaitu Kementerian Sumber Manusia Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja memerlukan konsep di sektor ini bagi mengurangkan kebergantungan kepada penguasaan. Tujuannya apa? Bila masuk pada site, maksudnya dia orang faham bahawa kena pakai PPE. Yang ini kita dah dengar, dah biasa banyak dengar PPE ni. Personal Protective Equipment, salah satu yang dimandatkan dalam OSHA atau OSHA 1994 tersebut. They got to comply, itu jawabannya untuk menjaga keselamatan. Keselamatan dia, keselamatan orang lain dan sebagainya. So maksudnya dia patuh pada peraturan tersebut. Ini dalam saya nampak inisiatif membentuk satu sistem kawalan pengurusan memastikan semua industri proses dengan selamat dan sihat di samping penyampaian. Okey. Alright. Jadi saya rasa ni saya baik Dok, mungkin kita pun tengok masa dah kesuntukan, mungkin Dr. Sam boleh rumuskan sedikit rumuskan apakah sesi webinar kita ini, iaitu Pedagogy of the Heart melalui transformasi perundangan ini. Rumusan yang Dr. Sam boleh berikan kepada sidang hadirin sekalian. Terima kasih sekali lagi Cik Hanif. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada semua rakan-rakan yang berada di sana, semua rakan-rakan JRP Fraternity yang berada di luar sana. Rumusan yang senang. Bahawa apa jua yang kita buat ini, kita kena lihatkan bahawa niatnya baik. Kita berdisiplinkan hati kita supaya apa jua yang kita nak buat, regardless of apa buat, profession apa jua, ya, kita akan buat dengan baik. Ya, maksudnya begitulah. Kita maksudnya kalau niatnya dalam konteks tadi surrendering to the highest authority, apa niatnya lah dalam konteks Islam, niatnya ialah ianya adalah lillahi ta'ala, kerana Allah SWT. Atau because apa? Because the religious and spiritual teaching mengajar kita untuk membuat begitu, maka dikatakan bahawa pedagogy of the heart mendidik hati kita sebagai takbir urus ataupun agensi kawal selia ataupun apa juga barang untuk membuat apa juga tugasan, mesti ada elemen accountability, ya, supaya apa yang diamanahkan kepada kita itu boleh kita sampaikan, ya. Tu ujungnya kita buat a better Malaysian lah, better Malaysians, ya. Malaysia ni dia bagus, orangnya bagus. Kenapa? Kita nampaklah dalam case study COVID-19 ni memang bagus, ya. Kalau kata PKP tak boleh gerak, tak boleh gerak. Tapi kita tahu, ya, 95% compliance, 5% kita tahu. Itu dikatakan dalam bell curve kita nampaklah, ya. Okey, saya rasa sekali lagi terima kasih kepada MPC, terima kasih kepada tim Tuan Haji Zaki Jaafar, ya, Cik Azrul, ya, yang di belakang tabir Cik Azrin, ya, Cik Syukri Hadafi, dan terima kasih kepada Cik Hanif. Dan yang amat penting ialah saya ingin mengucapkan terima kasih kepada attendees kita yang ada di luar sana. Saya rasa attendees kita, thank you very much for being here. Thank you very much bersama kita walaupun hari ini hari Sabtu, ya, hari Sabtu, hari liburan, ya. Kita hendakkan bahawa terima kasih kerana berada dalam majlis ilmu ini. Yang baiknya pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurangnya pada saya. Saya rasa sekian dulu. Sekali lagi, thank you very much. Syukran jazakallah khair. Jadi merci beaucoup, danke, orgatukum masta. Ya, saya serahkan balik kepada Cik Hanif. Thank you very much. Baik, terima kasih Dr. Sam. Sidang hadirin yang dikasihi, tak sangka masa begitu menceburi kita. Sekejap ya Dok, waktu sejam ni. Rasa macam tak berapa.
Jika nak ikutkan banyak lagi perkara yang kita boleh ulas melalui pedagogy of the heart itu sendiri ya dok. Justru itu melalui 1 jam bicara santai webinar kita pada hari ini dapatlah saya simpulkan bahawa sebenarnya jika pengamalan pedagogy of the heart itu sendiri perlulah dinilai dan diamati oleh setiap individu sebenarnya. Sebagai contoh, pernahkah kita sedari jatuh dan bangun sesebuah tamadun bangsa ditunjangi aspek kepribadian yang dimiliki oleh sesebuah bangsa itu sendiri. Dari corak pemerintahan seseorang raja hinggalah pengabadian seorang hamba itu sendiri dok. Daripada kejujuran seorang pemimpin hinggalah ketaatan kelompok yang dipimpin. Kesemua daripada mereka perlulah menjadikan aspek pedagogy of the heart itu sebagai asas utama transformasi perundangan sendiri. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Yang Berhormat Dr. Haji Nur Hisham Muhammad Alwi kerana sudi bersama pihak MPC berkongsi pengetahuan, berkongsi pengalaman. Saya rasa hari ini cukup banyak ilmu yang kita telah perolehi melalui pedagogy of the heart itu sendiri. Pada hari ini dan sidang hadirin yang sudi meluangkan masa untuk JRP webinar kita walaupun hari ini hari cuti ya dok. InsyaAllah. Okey. Akhir kata sudah tiba masanya untuk kita meletakkan satu matlamat melalui pengaplikasian asas-asas pedagogy of the heart melalui transformasi perundangan itu sendiri agar kita dapat hidup bermuafakat dengan pelbagai pembudayaan masyarakat yang ringan sama dijinjing, yang berat sama dipikul, hati gajah sama dilapar, hati kuman sama dicecah, gunung sama didaki, luas sama dituruni. Agar semoga kesedaran ini kita hari ini dapat memacu ke arah Malaysia yang baharu dan berdaya saing. Sekian, wabillahi taufik daripada saya. Terima kasih. Stay safe, kekal tenang, stay produktif. Kita mesti menang. Okey. Baik, dok. Thank you. Assalamualaikum semua. Mana dah log out dah ke?